ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah penyokong Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya penyokong Allah itulah golongan orang yang beruntung. Maknanya, tindakan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, Allah Ta'ala redha tentang dia. Dan surga untuk. Itu satu peristiwa. Kita rasa terharu kan? Macam mana seorang anak mempertahankan sanggup membunuh bapanya. Ada satu peristiwa yang hebat yang berlaku ini. Yang pertama ialah perang Badar. Yang kedua ialah peristiwa perang Uhud. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua ya, kalau pernah pergi Mekah, kita akan di Madinah. Di Madinah ada satu bukit namanya Bukit Uhud. Itulah perang Uhud perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud, dia ada dua keadaan. Mula-mula menang, lepas tu macam kalah. Saya tak boleh nak kata kalah, dia macam kalah. Tapi memanglah Nabi cedera. Okey, peristiwa ini berlaku semasa kecederaan Nabi. Apa yang Abu Ubaidah Al-Jarrah? Semasa Nabi Muhammad itu berundur daripada medan perang Uhud, dia berundur ke belakang ke Bukit Uhud. Pada ketika itu, peperangan yang begitu getir berlaku sehingga kan Nabi mendapat luka yang agak parah. Nabi luka parah. Dalam keadaan di situ, antara kelukaan Nabi yang dikenang sampai hari ini ialah gigi Nabi patah. Gigi Nabi patah. Dan rupanya ada satu lagi peristiwa pada ketika itu, iaitu baju perang Nabi melekat pada pipi Nabi. Tak tahu macam mana cerita itu, tapi melekat pada pipi Nabi. Isu yang nak dibincangkan di sini ialah bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah nak membuka ikatan itu. Mula-mula Abu Bakar datang nak bantu pada Nabi. Rasulullah pun nak bantu kau. Kata Abu Ubaidah, jangan, bagi aku yang bantu Rasulullah. Aku yang bantu Rasulullah. Maka dia pun datang, dia nak buka dengan tangannya. Ya? Baju besi nak dibuka pada pipi Nabi itu gunakan tangan. Tapi dia takut. Tindakan itu akan menyakiti Nabi. Jadi apa yang dia buat? Abu Ubaidah Al-Jarrah telah menggigit sebelah, dia melekat dua. Ya? Dia nak keluarkan tu, tak nak guna tangan. Dia gigit dengan geraham dia supaya Nabi tak rasa sakit. Masya Allah. Apa yang berlaku? Patah gigi geraham Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam keadaan dia berusaha untuk melepaskan Nabi daripada kesakitan. Dihimpit dengan baju besi dia. Patah gigi geraham dia. Kemudian yang sebelah lagi, gigit lagi. Tadi sebelah kanan mungkin ya. Sekarang sebelah kiri pula. Digigit lagi untuk dia melonggarkan daripada tekanan itu. Dan akhirnya patah sekali lagi gigi geraham yang kedua. Gigi geraham Abu Ubaidah Al-Jarrah dua telah patah kerana apa? Nak cuba membuka baju besi Nabi yang melekat pada pipi Nabi. Nabi satu gigi dia patah. Abu Ubaidah Al-Jarrah dua gigi geraham dia patah. Nak tunjukkan kepada kita bahawa inilah kasih sayang. Inilah pengorbanan yang ditunjukkan oleh sahabat terhadap Nabi. Yang penting untuk mempertahankan Islam agar Islam sampai kepada kita, sebab yang pasti Islam itu menjanjikan kepada kita syurga. Dan Allah telah berjanji bahawa inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Kita meyakini itu, maka kita akan bahagia, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebab kita ini manusia akhir zaman, umat Nabi Muhammad adalah umat yang dicemburui oleh sahabat Nabi. Kita ni semua adalah umat yang dicemburui oleh sahabat-sahabat Nabi kan. Satu ketika Nabi kata, aku sangat rindu dengan saudara. Sahabat tanya, adakah kami ni kamu tak rindu? Tak, kamu adalah sahabat aku. Tapi aku rindu dengan saudara-saudara. Maka sahabat pun, siapa itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kalau bukan kami, saudara-saudaraku itu adalah mereka yang hidup selepas aku. Mereka tak nampak aku, mereka tak tahu pun tentang aku, tetapi mereka meyakini aku dan mereka meyakini apa yang aku bawa. Itulah saudara-saudaraku. Sahabat Nabi semuanya pun cemburu dengan kita. Bersyukur, beruntunglah kita semua kerana kita ini adalah terdiri daripada saudara-saudara yang Nabi sangat nak jumpa dengan kita. InsyaAllah, dengan kita menjaga Islam ini dengan sungguh-sungguh, maka insya-Allah kita akan dapat bertemu Nabi nanti di dalam syurga. Dan itulah matlamat. Jaga sungguh-sungguh amanah ini, pegang sungguh-sungguh. Kalau Abu Ubaidah Al-Jarrah ini nak buka Nabi tadi dengan gigi geraham,
memang kita pun kena lebih daripada itu pasal kita ni sangat jauh. Bersyukur kalau kita, sebab apa Islam ini masih kuat dan kita ini adalah umat yang kita meyakini. Kena yakin sungguh-sungguh. Dalam agama ini kena yakin. Semua perkara yang kita buat kena yakin. Kita yakin akan masuk syurga. Kita yakin akan buat kebaikan. Kita yakin akan terhindar daripada keburukan. Kita yakin dengan segala perkara yang kita lakukan dengan keyakinan, kita akan dapat. Itu yang penting sekali. Jadi yakin ini adalah kunci. Ada segala perkara yang kita lakukan. Tapi dengan ada ilmu. Jadi mencarilah ilmu itu di mana-mana, peluang dan ruang yang ada, supaya dengan ilmu itu kita dapat mendekatkan diri dengan Allah. Dan kalau beribadat dengan ilmu, dia akan jadi lebih yakin. Beribadat tanpa ilmu, dia akan jadi ikut-ikutan. Tak jadi. Dia kena ada ilmu, barulah ibadat itu dia akan yakin dan akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala amalan yang kita lakukan, segala ibadat yang kita lakukan, matlamatnya adalah untuk mendapat redha Allah. Orang yang telah dapat redha Allah, dia akan dapat masuk syurga. Itulah kemuncak. Itu belum kemuncak lagi dapat masuk syurga. Kemuncak masuk syurga ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tak dapat nak bayangkan. Dan dia kata syurga ini dia punya nikmat tak tergambar. Kalau kita boleh gambarkan syurga ni macam ni, itu bukan syurga. Sebab syurga itu tidak dapat digambarkan dia punya kenikmatan. Tetapi bila mana kita dapat melihat menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan itu dah tak jadi nikmat dah. Melihat wajah Allah itu lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada dalam syurga. Cuba bayangkan. Dan dunia ini merupakan tempat ataupun peluang untuk kita mengumpul segala keperluan untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama kita berusaha lakukan segala yang terbaik untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan terima, Allah Ta'ala akan redha, dan akhirnya Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga bersama-sama dengan orang-orang yang telah dijanjikan. Dan pada ketika itu mungkin kita akan dapat jumpa dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. InsyaAllah. Kita tidak tahu. Dan yang penting sekali, siapapun yang merindukan ini, siapapun umat Nabi Muhammad merindukan ini, siapa merindukan nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di dunia ini, kalau dapat dalam mimpi pun itu adalah satu kenikmatan yang tak terbanding. Menangislah, mohonlah, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan dalam mimpi kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Siapa yang dapat bermimpi bertemu dengannya, dengan Nabi, tak tahu nak cakap lah Tapi sebenarnya kalau saya pun tak boleh tergambar sebenarnya keadaan itu. Tapi kalau boleh Allah Ta'ala izin dan takdirkan, kalau boleh lah kita sama-sama nak dapat jumpa sekali dengan Nabi dalam mimpi pun cukup. Dan sekali pun cukup dalam mimpi. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi rasanya itu saja boleh rasanya itu saja. Sedikit pengisian untuk majlis kita malam ni. Saya memohon ribuan ampun dan kemaafan atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan itu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati, pertemuan ini diredai dan menjadi asbab kepada kebaikan, asbab kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan apa yang kita sedang buat ini adalah perkara yang baik, boleh diteruskan kerana ini adalah merupakan taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan itulah. Ini adalah peluang kita sebab sekarang kita dalam keadaan pandemik Jadi kita susah nak bertemu, susah nak balik kampung. Maka peluang-peluang yang ada ni lah kita gunakan. Mudah-mudahan saya semua dah nak balik kampung Mungkin mak bapak kita pun dah rindu kau-kau kan. Dan macam mana kan juga. Okey, rasa setakat itu saja. Minta maaf. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan, untuk bahagian saya ini, saya akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih InsyaAllah.